record tu keluar Yeah. lah. Jadi semua dah. Yeah. Okay guys. Alright. Everybody ready? Let me see how many people in the room. Okay, good. Yeah. Okay, siapa lagi saya nak lantik sebagai co-host ni untuk tolong sama-sama monitor perjalanan kita pada pagi ini ya. Master situ lantik yang ID TR group tu. Kejap ya, mana satu? Ada screen saya nanti dia tengok. Yang mana? Okay, saya TR group. Okay, TR group saya lantik. Okay, no problem. Make co-host tak apa, ramai co-host pun tak apa. Make co-host. Okay, done. Okay, kita ada ramai co-host dalam bilik ni pada hari ini. Alhamdulillah. Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dari mana anda juga mengikuti rancangan kita pada pagi ini. Seperti mana pada setiap hari Ahad, kita ada special sesi iaitu sesi interview dengan top leaders. Hari ini kita sangat-sangat bertuah kerana ada somebody yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya tak baik. Can ni someone co-host ada kickback ni, ya, tolong mute kan orang-orang yang tidak berkenaan. Hanya saya interviewer dan interview should be on dia punya microphone, dia punya ya. Satu tu tolong lowerkan, jadi tu yang dia echo tu. Yeah. Okay guys. Okay, good. Mana saya punya tetamu pada pagi ni? Okay. So okay, why not we do it this way? Sementara kita ni menunggu kita punya tetamu ready untuk why don't we do it this way? Anda mungkin saya tengok berapa orang dalam bilik ni. Mungkin anda boleh nyatakan dari mana anda join kita pada pagi ini. Ada beberapa nama yang saya tidak kenal tu, ada. Mungkin anda boleh nyatakan, boleh type dekat chat group tu dari mana anda join kita pada pagi ini, ya, untuk panaskan badan sementara sebelum kita mulakan sesi kita pada pagi ini. Ya. Okey, sekali lagi. Jika anda ada 2-3 devices yang on, yang log in kepada acara ini, yang satu lagi device tu lowerkan volume dia. Jadi supaya tidak ada kickback dia masuk balik ke dalam Zoom. Itu yang menyebabkan ada echo. Kita dengar. Okey, terima kasih kerana bekerjasama. Yep, okay, ready dah. Okay, kita ada somebody very special pada pagi ini yang telah sudi untuk bersama-sama dengan kita pada pagi ini untuk berkongsikan kejayaan beliau. So saya sangat-sangat berterima kasih kepada beliau kerana saya tahu beliau ni seorang yang sangat busy. Selalu tengok dalam Facebook dia adalah asyik tak duduk rumah ya, kesana kemari, kesana ke sini saja kan. Okay, beliau nama sama macam saya. Tu dia. Nama. Jadi ada harapan pergi ke level sekarang apa yang nama dah sama tu, pangkat mesti nak kena sama kan. Lebih dikenali dengan panggilan Pok Mung.
dari of course dari Pantai Timur. Jadi daripada saya bercakap lebih-lebih ni, why don't kita berkenalan kan sedikit dengan tetamu kita pada pagi ini. Beliau nama dia sama, Zahid juga. Nama Zahid, berasal dari Kuala Terengganu, beroperasi daripada Kuala Terengganu. Jadi kita dengar sedikit ya. Saya punya tu dah ready ke? Let me just pin ni pin. Kejap ya, let me just pin you punya. Sebab saya pakai handphone, jadi nak pin ni dia ada, biasa pakai komputer senang sikit ya. Mana pun. Okay, let me see. Co-host boleh tolong pin tak? Co-host boleh tolong pin saya dengan dengan Hanis TR Group lah. Biar rehat. Co-host boleh tolong pin saya dengan Hanis TR Group supaya atau highlight spotlight kan dia, supaya tidak berubah-ubah. Okay, is Pokmong ready? Mana tetamu saya ni? Halo Pok 8. Okay, belum ready lagi nampak aja. Okay, tak apa. Sebelum tu kita bersembang-sembang dahulu. Tak apa. Who else in the room? Who else in the room? Okay, good. Pok 8 dah ready ke? Cipu Zahid. Beli daging ke ni? Nak masak daging? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pok 8 dah ready ke? Okay, Waalaikumsalam. Tak ada respon. Okay. Okay, good. So insyaAllah tanpa buang masa lagi, saya seperti biasa, kita nak bertaaruf berkenal-kenalan dengan tetamu kita pada pagi ini, iaitu kita panggil dia Cipu Zahid ataupun beliau lebih dikenali di kawasan beliau sebagai Pok 8 ya Pok 8, kalau Pok 8 sudah ready, mungkin Pok 8 boleh berikan kita sedikit taaruf tentang diri Pok 8, asal mana, duduk ni, tinggal di mana dan sebagainya. Dipersilakan. Okey, pertamanya Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kat dalam ni kita ada lebih kurang hampir 30 orang. Semua yang tukar. Okey. Clear tak? Clear. Okey, untuk pengenalan diri saya, insya-Allah saya akan mulakan dengan firman Allah SWT. Ya ayyuhallazina amanu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Yang tidak berkenaan sila off, sila mute kan. Apa dah? Okay. Silakan Wait. So kena unmute. Kena unmute. Okay. Okey, keluar tak? Ya, keluar ha. Oh, jadi macam tu eh. Mhm. Okey, sebelum kita pergi lebih jauh lagi, kita sama-sama merenung firman Allah Subhanahu Wa Taala, ya ayyuhallazina amanu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya aku telah menciptakan lelaki, perempuan, dan juga aku telah menciptakan manusia yang pelbagai kaum, pelbagai bangsa, Melayu, Cina, India, Jepun dan sebagainya.
Dengan tujuan dia adalah untuk lita'arafu, untuk mengenali di antara satu sama lain. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah orang-orang yang bertakwa. Jadi alhamdulillah, sesi ini sesi yang sangat-sangat bagus, sesi interview ataupun sesi pengenalan antara satu sama lain di dalam dunia Kangen ni. Jadi insya-Allah kita akan kongsilah apa-apa yang patut pada hari ini sedikit sebanyak. Jadi yang keduanya, saya nak ucapkan jutaan terima kasih kepada atuk dan nenek lah. Atuk dan nenek, Master Sifu Zahid dan Master Sifu Noli, juga TPKC, TA Group, semua yang ada dalam ni, saya ucapkan jutaan terima kasih. Atas sebab apa? Sebabnya kalau dulu, sebelum kita nak masuk dunia Kangen ni, kita telah menyerahkan beberapa ribu duit untuk sahabat kita menguruskan pembelian Kangen Water. Jadi sekarang ni kita sudah berada dalam satu bahtera Kangen Water. Okey, untuk pengenalan saya, nama saya Muhammad Zahid bin Awang. Sifu Hanis Mustafa, Hanis Zahidah Mustafa, asal daripada Terengganu juga. Jadi kami memang asal daripada Terengganu. Saya dilahirkan pada 1/9/1986. Kira umur saya lebih kurang dalam 6 tahun, 36 tahun. Okey. Lepas tu adik-beradik saya 9 orang. Adik-beradik Sifu Hanis 4 orang. Lepas tu saya anak yang ke-6. Jadi saya ringkaskan cerita pengenalan saya. Saya dan Hanis memang ibu bapa memberikan pendidikan yang baguslah. Maksudnya sebelah dia diberikan pendidikan agama, saya pun diberikan pendidikan agama, dan pendidikan yang saya lalui sehingga ijazah dan master dalam proses. Tapi saya tangguhkan pengajian master saya, iaitu pada tahun 2012 dan 2013 di UKM Bangi. Masa tahun 2011 dan 2013 tu juga, alhamdulillah saya sempat belajar berkaitan dengan kaedah rawatan Islam yang diajar oleh Dr. Harundin almarhum. Okey, selepas tu saya ketika 2014 tu, ketika tu saya juga cuba cari pekerjaan, sebab 2014 tu kira dalam proses bertunang. 2014 tu proses bertunang. Okey, bila dalam proses bertunang tu mestilah ada perkahwinan. Jadi ketika itu saya sudah memikirkan untuk cari pekerjaan ataupun pendapatan lah untuk meneruskan langkah-langkah seterusnya lah. Okey. Kemudian alhamdulillah 2014-2015 saya dapat peluang untuk berkhidmat di pengurusan haji di tabung haji Jalan Tun Razak 2014 dan 2015. 1 hari bulan 5 2015 kami berkahwin. Jadi 2015 tu 1 bulan 5 2015 kami mula membina rumah tangga. Dan kami memang bekerja di KL, di Kuala Lumpur dan menetap di Gombak. Dan seterusnya bila sudah berkahwin tu Allah Taala anugerahkan zuriat pertama. Ketika tu bulan 7 2015 Hanis dah mula berbadan 2. Jadi saya sebagai seorang suami dan sebagai seorang ketua keluarga ataupun bakal seorang ayah mesti memikirkan sesuatu untuk meneruskan kehidupan dengan lebih sempurna lagi, lebih-lebih lagi duduk di KL. Okey, lepas pada tu
awal 2016 bila Hanis dah mula nak dah dekat nak lahirkan baby, kami pun balik ke Terengganu. Dan dengan sebab dia ada masalah uri kat bawah dia ada masalah tu. Lepas tu berlaku bleeding, pendarahan terpaksa caesar dan keluarkan baby tu, dan baby tu dia awal 3 minggu. Jadi baby duduk dekat hospital awal selama 3 minggu, dan kami jaga sampailah dia settle. Dan dalam masa yang sama juga, masa di hospital tu doktor bagi tahu baby kami Zulkarnain dia ada satu masalah darah. Yang dinamakan hemofilia. Bila hemofilia, doktor pun terang kepada kami hemofilia ni macam ni, risiko dia macam ni, dan menyebabkan kami membuat keputusan yang serta-merta sudah tidak menetap di KL dan terus berhenti kerja. Saya berhenti kerja, si Puan Hanis pun berhenti kerja, jadi menetap di Terengganu sampai sekarang. Ni isteri saya, si Puan Hanis, saya hardware, si Puan Hanis software. Itulah dia pasangan dalam Kangen Water ni. Saya rasa cukuplah sekadar rekasnya. Boleh? Hello? Sifu tak buka suara. Master Sifu tak buka suara. God, okay, sorry. Excited sangat. Okay, no problem. Okay, so itu baby baru kan, bukannya hemofilia tu di belakang tu. Ni baby yang Ini nombor berapa dah ni belakang tu? Yang ni yang ketiga, Ahmed Zakir Naim 9 bulan. Baby kangen. Dia pun sama dengan abang dia Zulkarnain. Alright, betul. Ada masalah darah, hemofilia. Terus sekarang semua baby dah okey dah sekarang? Baby, boleh dengar tak? It seems like kita ada sedikit delay dalam kita punya transmission ni. Okey tak apa sekarang ni kalau nak sambung master, buat master in Kangen Water pula lepas ni. Macam mana? Lepas ni sama master buat master in Kangen Water. Masa master tu saya berminat dengan saya ambil pengajian dalam bidang tafsir dan hadis, iaitu pengajian Islam, mengkaji ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis-hadis lah. Kalau masa ijazah saya mengkaji metodologi penafsiran, dan saya memilih tokoh-tokoh tafsir daripada tanah air kita lah, daripada Malaysia, iaitu Abdul Hadi Awang. Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang, dia memang tokoh tafsir. Dan dalam yang menyebabkan berlaku antara Kangen dengan pendidikan saya melihat kaedah yang ada dalam hadis, menyampaikan hadis, iaitu sanad an Abi Hurairah, an Anas bin Malik, an sampai kepada qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya apa yang Nabi nak sampaikan tu dia melalui para perawi, para sahabat dan sampai kepada kita pada hari ini. So dalam Kangen ni saya melihat dia punya metodologi tu lebih kurang sama. Contohnya, first kita tengok demo. Okey, bila kita tengok demo,
dia punya matan lah. Isi apa yang nak sampaikan tu. Demo berkaitan dengan air yang sihat, air yang bersih untuk kesihatan keluarga dan semua orang. Okey, kita dengar daripada, contohnya saya pergi dengar demo daripada Kak Mas ataupun Datuk Jah. Kemudian saya bawa balik benda tu, saya sebar. Benda tu berkembang. Seperti berkembangnya Islam melalui hadis. Tu saya nampak dia punya persamaan dari sudut metodologi dia tu mudah berkembang dengan kita menyampaikan ataupun dengan kita demo, dengan kita share, dengan kita bagi buku. Itu menyebabkan saya rasa mudah nak masuk dengan Kangen tu. Okey. Berkaitan dengan Masya-Allah. Okey. Bagus cerita yang sangat menarik. Saya pun sebenarnya tak pernah terfikir benda tu. Tapi bila dah Sifu Zaid cakap macam tu, jadi betul apa yang kita lalui dalam Kangen ni, sanad dia bagus, sanad dia. Kita boleh ikut sanad dia sampai ke Mr. Oshiro. Sampai ke origin dia di Okinawa Mr. Oshiro. Okey, masya-Allah. Very good introduction. Tak pernah terfikir selama ni. Tapi saya dapat something yang baru pada. So boleh jadikan modal untuk kita bercerita dengan orang lepas ni nanti. Okey, maknanya pada tahun 2016 lah diperkenalkan dengan Kangen Water ni. Dan apa cerita diri ataupun cerita keluarga mungkin yang dapat dirasai ketika mula-mula minum Kangen Water ataupun menggunakan Kangen Water? Saya nak jadi ke cerita, kami boleh berkenalan dengan Kangen Water ni, iaitu pada masalah saya menghadapi masalah nak tambahkan pendapatan, nak bina hidup, nak bina keluarga, nak beli rumah, nak ada kereta, nak ada apa-apa yang keperluan asas. Okey, masa tu saya 2015 saya buat satu mesej, Assalamualaikum, apa khabar? Sekarang ni aku tengah cari peluang pekerjaan tambahan ataupun bisnes yang boleh aku tambah pendapatan. Lepas tu kalau ada tolong bagi tahulah. Itu adalah satu mesej yang saya forward kepada semua sahabat-sahabat saya, kawan-kawan saya, dan saya menunggu jawapan. Tak ada jawapan yang sampai kepada saya, cuma dia balas mesej, Waalaikumsalam, Alhamdulillah. Kalau ada aku bagi tahu. Kebanyakannya macam itulah. Kemudian saya menunggu, tunggu. Tibalah satu mesej daripada sahabat saya, pasangan suami isteri. Masa tu dia pun tinggal di Gombak. Dia kata macam ni, dia kata saya nak jumpa. Dia ajak berjumpa lah. Dia ajak kami berjumpa. Bila berjumpa, dia bagi tahu, sahabat saya ni bagi tahu, kami tengah belajar untuk buat bisnes dengan orang yang hebat, orang yang sudah berjaya dalam banyak bidang bisnes, iaitu jutawan lah kan. Bila saya dengar macam tu, kami pun terus sambut dia punya, maksudnya apa yang kita tunggu sebelum ni, jawapan tu dah sampai. Jadi terutamanya bila dia kata dia nak belajar untuk buat bisnes. Saya masa tu dalam keadaan mood masih belajar lagi. Maksudnya minda kita masih nak belajar lagi ya, sebab tengah buat master ya. Bila kata nak buat apa, nak belajar tentang bisnes, kami pun follow dia. Okey, pada hari tu bila kami habis bekerja petang, pukul 6 petang, biasalah mengadap jam kan. Lepas tu pergi ke Puchong. Saya follow saya punya sahabat saya ni, pergi ke Puchong, sampai kat sana maghrib. Lepas tu lebih kurang dalam pukul 8 lebih macam tu, dah mula dah. Masuk dalam rumah, satu rumah banglo. Lepas tu duduk, Ada orang dalam. tengok, dengar. Masa tu
kita tengok demo Kangen. Dia punya apa presenter tu dia kata ini adalah plan B. Plan B. Maksudnya sebelum tu dia sudah ada banyak bisnes. Dan apa yang dia nak bagi tahu tu adalah plan B. Kita orang pun dengar, lepas tu tengok demo, teruja, terkejut sebab tengok iGas yang jadi warna merah. Lepas tu tengok apa PS belah tu yang pecah minyak semua tu. Okey, dalam hati alhamdulillah sebab boleh tengok berkaitan dengan sesuatu benda untuk merubah kesihatan. Okey, habis sesi tu tengok jam dah pukul 11 lebih kurang. Lepas tu dia dah mula dah nak masuk berkaitan dengan marketing plan. Bila masuk marketing plan, saya tengok ada cabang 1, 2, 3 sampai ke 6A. Saya dah masuk dalam kepala otak tengok, ni MLM ni. Saya pun dah macam tak ada mood nak dengar kan. Sebab saya memang takut dengan MLM. Sebab sebelum tu sudah banyak terkena dengan MLM. Sistem-sistem yang dia kumpul duit banyak-banyak kan. Lepas tu produk tu entah mana-mana, jadi saya takut dengan benda yang macam tu. Saya pun tengok jam, lepas tu tengok jam, lepas tu tengok jam. Tak sabar nak balik. Okey, bila dah balik. Masa sebelum balik tu, tempat tu yang saya duduk tu adalah rumah Datuk Jah. Rumah Datuk Jah, siapa yang kenal, alhamdulillah. Dia bagi air percuma balik, lepas tu dia bagi buku. Okey, kita bawa balik. Air yang first tu, kita minum. Masa dekat rumah dia tu pun, kita orang minum, balik minum, bangun pagi-pagi tu, awal-awal pagi tu, rasa ringan badan, rasa selesa, tak rasa penat, walaupun tidur dalam pukul 2 macam tu lah. Okey. Minggu seterusnya, sahabat saya tu yang saya katakan tu adalah upline saya, iaitu pasangan yang sangat hebat, Ustaz Sabri dan Ustazah Asma lah. Saya panggil Ustaz Sabri dan Ustazah Asma ketika itu. Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak. Lepas tu, minggu yang kedua, dia call lagi saya, dia ajak lagi pergi. Jadi, oleh kerana saya dah letak dalam minda, saya nak belajar bisnes. Dan saya ikut lagi, pergi lagi. Pergi kali yang kedua, tengok demo yang sama, tapi masa tu dah fikir, hari ni baguslah. Aku dah minum, dah rasa. Lepas tu, macam biasalah demo. Lepas tu marketing plan. Okey. Yang kedua, minggu kedua tu kami bawa balik air lebih kurang dalam 10 botol dengan harga RM7. Kami keluarkan modal, 1 botol RM7. Lepas tu siap beli buku keajaiban air. Sebab apa? Sebab kali kedua tu saya dah faham, air ni mesti kami share kepada kawan-kawan ataupun kenalan-kenalan yang ada ketika tu. Bawa balik 10, lebih kurang 10 botol macam tu lah. Okey, bila dah share, bawa balik share. Dalam masa yang sama juga, Datuk Jah, sifu kami, ajar bagaimana nak demo. Kami pun belajar demo. Masa tu, ID tak ada lagi, meseng pun tak ada lagi, cuma pergi tengok demo, belajar demo, share air. Lepas tu bila dah bagi 10 botol tu, kita bagi jiran-jiran, kawan-kawan, alhamdulillah dia ada tarikan. Daripada 1 tu kita bagi, dia minta 5. Kita bagi 1, orang ni minta 3. Kita bagi 1, orang ni minta 2. Saya dah rasa macam keajaiban berlaku. Okey, seterusnya bila dah berlaku macam tu, dia ada respon kan? Dia ada sambutan, ada respon. Dalam masa yang sama, Ustaz Sabri dengan Ustazah Asma ni dia tak putus-putus share berkaitan dengan macam mana kita nak cari prospek, macam mana kita nak buat gerak kerja, macam mana kita nak cari modal untuk dapatkan meseng. Dalam proses yang minggu yang kedua, ketiga, keempat, masa tu bulan 8. Bulan 8, bulan 9 kami dah rasa yakin
Ustazah Asma dengan Ustaz Sabri, dia dah beli mesin dulu satu, dan daripada mesin tu dia bagi pinjam kat saya untuk saya packing air. Saya pun pergi ke kilang Balakong, kilang dekat Damansara, beli botol banyak-banyak, isi air. Kita orang dah jumpa strategi iaitu habis saya kerja pukul 5 petang, pukul 6 petang saya balik, saya pergi dekat mesin Kangen, dalam masa 1 jam saya isi air dalam 10 botol, 20 botol. Lepas tu saya masukkan dalam kereta Azhar, dalam bonet. Saya balik mandi, siap. Lepas tu maghrib tu saya follow seorang ustaz yang ada jadual di masjid-masjid. Okey, pergi ke masjid sambil-sambil kita solat jemaah, kita ada pengisian rohani. Lepas tu lepas pada solat isyak tu, saya pergi dekat kereta, saya buka je bonet dan saya tunggu dekat bonet kereta tu. Sambil-sambil orang keluar daripada masjid tu, saya bagi air, bagi buku. Tapi orang KL ni bagus, kita bagi satu, dia beli dua. Ada yang bagi satu, dia beli 5. So kat situ, sepanjang lebih kurang dalam hampir 1 bulan saya buat. Setiap malam. Daripada kat situ, saya dah terkumpul lebih kurang dalam 7,000 ataupun 6,000 macam sebulan tu. Dengan maksudnya dengan air tu. Daripada 1 botol dekat masjid tu, ambil dia punya contact number, alamat, lepas tu tanya dia ada masalah sakit apa. Lepas tu kita bagi nombor telefon dekat dia. Ramai daripada 2 botol di satu masjid tu, dia akan call balik. Dia kata sedaplah air ni, nak lagi ya. Itu adalah proses yang berlaku pada awal-awal tu. Masa tu saya tak ada mesin lagi. Oh, saya lose you. Halo, Bu. Ada masuk. Okey, ya, okey. Hilang sekejap. Okay, saya ringkaskan cerita yang pertama tu. Proses yang awal tu, belajar dan beramal. Belajar dan buat. Maksudnya setiap minggu Ustaz Sabri, Ustaz Asma akan bawa kami pergi ke rumah Datuk Jah, rumah sipu kami, dan belajar. Belajar, balik buat. Belajar, balik buat. Kemudian hasil itu akan masuk sehinggalah bulan 9 kami beli mesin. Bulan 9 beli mesin, dah dapat ID, dan daripada apa yang kita buat, yang kami branding, yang kami share air, dah tanya mesin. Macam mana nak beli mesin? Saya dah lama minum air ni, beli kat situ, beli kat sini lah. Tapi macam mana nak beli mesin? Daripada situlah, bulan 10 masuk, bulan 11 masuk, dan bila balik ke Terengganu, saya jumpa dengan Sifu Amirul. Balik Terengganu, jumpa Sifu Amirul sebab masa tu Datuk Jah ajar kepada kami, selain daripada prospek orang yang nak mesin, kena cari prospek orang yang B2B. Maksudnya business to business. Orang yang nak business. So saya listkan orang yang nak business. Orang yang sudah buat business. Termasuklah Sifu Amirul. Saya balik ke Terengganu, saya jumpa dia lebih kurang dalam 1 jam. 1 jam, tapi dah lewat malam sampai pukul 2 pagi di kedai makan. Saya buat demo kat dia, demo ringkas kat kedai makan. Lewat malam, tuan kedai tu dah nak tutup lah kedai. Tapi apa yang menariknya, setiap kali saya keluar, saya akan bawa beg demo, saya akan bawa air dalam kereta. So bila tuan kedai tu tengok saya buat demo kepada Sifu Amirul, tuan kedai tu mari. Dia mari, hai Kangen ni? Hai Kangen. Saya nak beli 5. So dia nampak apa berlakunya jual beli kat situ. Jadi Sifu Amirul ni, dia dah tengok, tapi masa tu kita orang dah penat, dah lewat malam. Kemudian saya naik ke KL balik. Naik ke KL, dia pun hantar mesej, dia bagi tahu dia berhajat untuk dapatkan mesin Kangen ni. Sebab Sifu Amirul cakap masa tu bagi tahu, dia dah lama dalam pemikiran dia nak ada satu kilang
air mineral water, kilang mineral water. So dekat situlah berlakunya satu evolusi, berlaku satu daripada satu ID beranak, lahir, banyak ID. Timbul Sifu Shah, Abang Shah, lepas tu timbul Sifu Abu, lepas tu tim Wardah Kangen, tim MRKC, tim Izzah. Maksudnya bila dah berlaku macam tu, maksudnya saya rasa benda ni sangat senang, sangat mudah. Sebabnya kita tak perlukan satu modal yang besar, tapi dengan kita nak belajar dan kita betul-betul belajar dan kita amal. Apa yang sifu kita ajar, kita amal. Apa yang sifu kita bagi tahu, kita buat. Itulah dia punya permulaan. Permulaan yang saya rasa saya tak pernah terfikir pun nak buat benda Kangen ni. Dan bila saya tengok marketing plan tu, saya dah tolak awal-awal pada permulaannya. Tapi bila dah orang nak messen, saya submit, Ustazah Asma tolong submit, tolong isi borang, duit dah masuk, tiba masa commission masuk. Masuk commission messen pertama, masuk commission messen kedua, masuk commission messen ketiga. Messen ketiga boleh katakan dua kali ganda gaji. Maksudnya dah double kan? Dia dah double dah. Jadi saya dah lekat di hati dah. Kangen ni aku kena buat lah. Walaupun dia MLM, tapi aku kena buat. Tu yang berlaku. Dari sudut kesihatan tu, alhamdulillah lah, banyak. Saya rasa kalau nak cerita berkaitan dengan apa yang berlaku kesihatan ni, sangat-sangat banyak. Terutamanya anak kami ni ada masalah darah, hemofilia. Hemofilia ni dia tak ada satu sel darah untuk membekukan luka. Bila berlaku pendarahan, dia tak ada darah untuk membekukan bahagian luka tu. Jadi kalau dia luka kat luar, dia akan keluar darah tu. Keluar, tak berhenti. Sehingga kan pergi hospital, masukkan faktor. Faktor tu memang dia punya mahal lah, dia punya harga dia. Ini antara contoh lah. Ni antara contoh botol faktor. So, apa yang saya rasa alhamdulillah syukur sangat-sangat, anak kami ni macam Zulkarnain tu, dia susah nak demam. Biasa kalau kita tengok anak-anak buah kita kan, anak saudara ke, budak-budak pelajar kita ke, dia selalu demam. Dia demam. Tapi alhamdulillah, anak-anak saya ni macam antibody dia kuat. Dan memang masa dia dalam kandungan 2 bulan tu, memang dah kami mama dia dah Sifu Hanis dah minum Kangen. So saya yakin dengan air Kangen ni dia boleh bagi antibody yang kuat kepada anak-anak kita terutamanya. Alhamdulillah. Tu saya rasa bekas tu kan. Masya-Allah. Very very long explanation. So tahniah, sekarang anak sihat semua kali, kesihatan kewangan juga bagus. Daripada apa yang cerita yang Sifu nyatakan sebentar tadi, saya dapat beberapa conclusion. Kalau boleh saya rangkumkan sedikit. Nombor 1, exposure, pendedahan. Jadi daripada minggu pertama tak komen lagi, bukan tak komen, tak suka lagi kan. Tiba-tiba ajak lagi pendedahan. Jadi pendedahan tu penting. Kemudian apa lagi? Kemudian demo penting. Demo tu sangat-sangat penting dalam bisnes ni. Kemudian apa lagi? Sampel air. Sebab walaupun orang tu mungkin masih lagi skeptikal pasal ni lah MLM ke, tapi bila dia minum air dan dia rasa perubahannya, itu akan membuka minda dia, betul lah. So sampel air tu sangat-sangat bagus. Dan in the beginning pun tadi banyak share air dekat surau, dekat masjid kepada orang. Jadi sharing a lot of water makes a lot of difference. Itu akan menyebabkan bisnes anda boom later part in your Kangen career. Ini bukan satu yang
yang kes terpencil, kerana kami juga melakukan perkara yang sama pada awal-awal penglibatan dalam bisnes kangen ni dulu. So apa lagi? Of course event penting. Datang event. Kalau tak datang event, seorang-seorang mungkin senior Sifu Sabri nak explain dalam bilik, dalam rumah sendiri mungkin tak impresif. Tapi bila datang jumpa dengan orang yang pada event yang mungkin mingguan punya event kan, ramai orang, kemudian dengan rumah Datuk Jah yang itu berjaya, yang melambangkan orang yang berjaya dalam bisnes. So very important event. Itu kerana di situ adanya yang kita panggil social proof. Jadi kalau kita seorang-seorang bercerita dengan kita prospek, mungkin prospek kita, kalau especially yang kenal kita, aku pun kenal, engkau pun tak ke mana, tak berapa, tapi bila ada third party involved, kita bawa ke event, that's where the magic happen. So banyak lagi anda boleh review, boleh tengok balik daripada cerita yang disampaikan tadi. So banyak sangat pengajaran di situ. Alright, wow, pukul apa sekarang ni? Dah pukul 10.46 dah. Wow. Masa cepat berlalu ya. Tak apa. Kita seronok bercerita. Hari ni tak apa, hari Ahad. So no problem. Jadi kita belajar daripada kisah-kisah orang yang telah melaluinya ya. Okey, sekarang ni dalam situasi sekarang ni, dalam keadaan COVID ni, ramai orang mengeluh COVID tak boleh keluar lah, tak boleh ni lah, tak boleh tu lah. Jadi bagaimana Sifu Zahid menjalankan aktiviti bisnes kangen ni? COVID bila ada COVID dia ada PKP kan. Perintah Kawalan Pergerakan. Okey, bila ada PKP dan ada musibah ni memang kita rasa macam sesuatu yang tak pernah kita hadapi. Tapi saya ada basic Al-Quran Sunnah. Saya teringat firman Allah, Inna Allah la yastahyi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Fa amma allazina amanu faya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim wa amma allazina kafaru fayaqulu namaza aradallahu bihadza masala yudillu bihi katsira wa ma yudillu bihi illa al-fasiqin wa yahdi bihi katsira. Okey, terima kasih Master Sifu. Wa yahdi bihi katsira. Okey, maksudnya ayat ni kita kena pegang betul-betul supaya kita ada kekuatan sebab dia ada kaitan dengan virus. Kalau kita baca penafsiran daripada ulama-ulama tafsir, maksud dia innallaha la yastahyi, sesungguhnya Allah Ta'ala tidak rasa malu untuk mendatangkan nyamuk, sekecil nyamuk tu, untuk datangkan nyamuk untuk mengancam manusia yang buat kezaliman, yang buat apa-apa je lah. Dan kepada orang yang beriman untuk menguji keimanan mereka, hantar nyamuk. Sekarang ada Aedes. Dulu lagi ada Aedes. Dan orang yang zalim dulu pun masuk nyamuk dalam telinga, mati. Lepas tu lepas pada Allah Ta'ala kata, aku hantar nyamuk, aku hantar makhluk yang lebih halus daripada nyamuk. Dia tak kata corona, dia tak kata nama apa-apa virus, tapi dia kata lebih halus daripada nyamuk. Sekarang ada COVID. Jadi ayat yang seterusnya Allah Ta'ala tunjukkan sifat orang yang beriman, orang yang fasik, orang yang zalim. Bagi orang yang beriman, contohnya kalau kita kena pandang masalah COVID ni masalah yang boleh kita tingkatkan iman kita kena kreatif, kita kena fikir berbagai-bagai cara lagi, kita kena syukur dengan apa yang kita ada. Itu adalah sifat orang yang beriman bila diuji dengan bakteria ataupun virus yang lebih kecil daripada nyamuk tadi. Orang yang kafir, orang yang kufur, dia akan bunuh diri, dia akan kata Allah buat macam ni, Allah buat macam ni, macam ni, kenapa macam ni, kenapa ya? Banyak persoalan. So dalam konteks Kangen, bagi saya pada mula-mula tu kita orang bincang secara inilah leader-leader kan, PR group, kita plan untuk gerakkan
feed, maksudnya Facebook, Instagram, apa-apa je lah yang melalui media sosial. Kita duduk kat rumah, kita boleh sebarkan benda tu. Orang lain duduk kat rumah, orang lain baca apa yang kita sebarkan. Kita sampaikan, kita brandingkan kita punya Kangen kita. Itu antara apa yang kita buat. Kemudian kita ada Kangen Mission. Kita kena yakin dan percaya bahawa 2.5 tu adalah boleh bantu kita dan semua orang untuk hapuskan kuman. Kalau kita tengok SOP, kena basuh tangan dengan sabun, kena sanitizer, kena pakai mask, kena minum kena jaga antibody. Semua dalam SOP tu ada dalam Kangen Water. Okey, itu adalah untuk kita protect diri kita, kita share. Contohnya yang kami buat spray tu kan, 2.5, spray 11, lepas tu air tu kita tetap share. Kita kata air 9.5 ni ada molekul kluster, ada antioksida, macam vitamin C, macam makan sayur. Bila orang dalam ketakutan, dia akan cari benda-benda yang macam ni. So berlaku peningkatan. Saya sebut jual air. Memang saya sebut jelas jual air lah. 2.5 lebih daripada RM3,000 masa PKP mula-mula. 9.5 saya tak terkira berapa kita dah keluarkan air untuk orang beli. Mesin. So benda-benda yang kita sudah ada sebenarnya. Kita ada ID. Orang beli mesin. Macam wadah Kangen, macam Seafood Abu dah ajar. Dan daripada mana-mana tim yang berlaku, penjualan mesin ketika PKP ini semakin meningkat. Itulah yang berlaku masa virus sedang berlaku. Lepas tu saya juga bila dah berlaku macam ni, kita dah tidak bebas nak pergi ke mana-mana center di luar sana. Biasanya saya akan pergi ke center-center sahabat-sahabat kita, business partner kita di Losong, Kak Abang Syah, di Gontor Nasik, dan semualah mana-mana center. Sebelum COVID, kita boleh pergi dengan bebas. Bila datang PKP, ada polis, ada KKM yang blok. Tak boleh bagi buka lah apalah kan. Saya pun fikir, saya buatlah satu bilik. Saya ni, saya namakan bilik gerakan Kangen Water 24 jam. Dengan maksud, walaupun kita tak boleh nak keluar daripada rumah kita, tapi mesin Kangen ada dalam rumah kita, kita ada data internet, kita ada mesin Kangen, dan kita ada Zoom, setiap minggu, setiap masa, sentiasa ada Zoom. Zoom Kangen ada, Zoom pengajian ada, semua ada Zoom. So, bagi saya bila keadaan tertekan macam ni, terhalang macam ni, kita perlukan ada satu tapak ataupun satu bilik yang kita boleh bergerak. Walaupun kita tak boleh bergerak secara fizikal, tapi kita ada tempat untuk kita bergerak secara maya. Jadi itulah, alhamdulillah. Walaupun saya punya tempat ni masih lagi inilah. Okey, cantiklah Sipu. Master Sipu. Okey, comel je, comel. Ini kan dekat center Ni dekat center Saya buat macam ni. Sebab bila kita jual, bila kita uruskan satu mesin, kita akan cerita kepada kita punya prospek, Kangen Water ni mesin dia boleh guna 20 tahun, betul tak? Kita bagi tahu mesin ni boleh bertahan 20 tahun kepada pembeli. So apa persiapan kita? Adakah kita bertahan selama 20 tahun? Adakah 5 tahun akan datang, dia datang, boleh jumpa kita untuk uruskan mesin dia, nak servis ke, rosak ke, apa ke. So kalau kita rasa kita ni betul-betul Kangen Water, kita kena ada satu tapak yang kukuh. Paling-paling kurang kita letak target daripada 2020 hingga 2040. Itu saya mewajibkan ke atas diri saya lah. Maksudnya tempat ni insya-Allah saya akan pertahankan 20 tahun, 40 tahun. Kemudian kalau kita fikir dari sudut bit Y, kita akan lepas
bagi pula peluang kepada anak-anak untuk akan datang. So benda itulah yang saya cuba buat untuk kebaikan kita punya customer kita. Itu dia. Masih, wah, itulah dia bezanya antara user, pengguna kangen mesin, kangen water biasa dengan orang yang fikir tentang bisnes. Bila orang fikir tentang bisnes ni, kita tak payah suruh-suruh dia. Macam-macam, dia boleh fikir apa yang dia nak buat untuk kembangkan bisnes dia. Betul lah? Itu yang saya suka. So Datuk Jas sebenarnya telah membuat kerja yang sangat bagus dengan memberi pendirian awal kepada mereka-mereka yang nak terlibat, sama ada nak bisnes, nak serius, hanya nak menggunakan air ataupun nak mengembangkan bisnes ini sebagai business owner ataupun sebagai kangen distributor. So amazing story. So terima kasih Sifu Zahid. Banyak perkara yang kita belajar, banyak benda yang kita belajar daripada penceritaan ini. Saya tak dapat mengulas dengan panjang lagi. So let me just go to the next question. Kita ada beberapa minit sahaja lagi ni. So maknanya dia walaupun COVID pun COVID lah. I mean we still have to, life has kena teruskan, kita kena kreatif, dan sebagaimana yang kita selalu anjurkan, banyak channel, banyak lorong untuk kita beroperasi lagi. Bukannya kalau tidak ada PKP kita tak boleh buat apa-apa, kita bisnes kita terpaksa tutup. Tidak macam itu. Apparently tidak macam itu. Kerana bukan saja di Malaysia ni, malah globally, especially di Europe dan Amerika, sebenarnya penjualan kangen merekodkan penambahan yang positif, benda itu meningkat, tidak berkurang. Okay, let's go to the next question. Kita pergi ke soalan yang seterusnya. Okay, so saya terus pergi kepada apa Sifu Zahid punya aspirasi dalam bisnes ni. Mungkin boleh nyatakan goal goal pada tahun ini ataupun dalam masa terdekat ni, goal pada tahun 2021 lah senang cerita. Apa goal tahun ni? Alhamdulillah, untuk mencapaikan goal, ada goal yang dalam masa setahun, ada goal yang masa bertahun-tahun. Okey, untuk mencapai goal yang lagi jauh, insya-Allah kita cuba usahakan goal ataupun big Y yang terdekat. So contohnya kalau big Y saya yang lebih jauh, maksudnya saya nak hurri. Hurri itu maksudnya kebebasan. Saya nak bebas dari sudut ekonomi, saya nak bebas dari sudut masa, dan saya nak bebas dari sudut membuat pilihan. So, apa yang kami kena buat sekarang adalah untuk bantu downline saya ataupun partner saya yang 2A pergi kepada 3A, yang 4A pergi kepada 5A, dan saya mesti usaha supaya saya pergi kepada 6A2. Itu adalah target dalam masa 1 tahun. Saya lebih suka bantu orang yang cuba untuk bisnes. InsyaAllah saya akan lakukan plan macam mana kita nak bergerak secara berkumpulan. Sebab macam ni, macam saya ataupun sahabat-sahabat saya yang ada dalam bilik ni, yang umur lebih kurang 30-an, yang baru nak masuk 30, cabaran kita adalah prospek. Kita tak ada prospek yang sudah bersedia dengan duit. Itu adalah cabaran kami, orang muda. So, saya kena fikir macam mana nak cari
golongan-golongan yang ada kemampuan untuk dapatkan alat yang sangat bagus ni. Okey, antaranya yang saya boleh share. Antaranya yang saya boleh share. Apa nama? Kita cuba cari orang yang golongan yang ada pendapatan lah, yang ada pengaruh. Semalam saya jumpa dengan orang koperasi sebuah universiti dan saya cuba untuk fahamkan dia. Alhamdulillah, dia akan jemput kita orang untuk melalui koperasi lah. Itu antara apa goal yang saya nak. Saya melangkah ke depan 6A2 dan saya punya tim daripada 2A, 3A meningkat macam tu. So bila nak pergi 6A2 tu? 6A2 saya perlukan dalam lebih kurang dalam 30 mesin. Okey, tahun ni Dan. Tahun ni siap. InsyaAllah. Bagi bulan berapa? Kalau 30 Sebulan boleh tu, 30, 2 bulan. sebenarnya tergantung atas kita punya usaha lah kan Sifu kan. Ya. So bila? Kalau kita betul-betul usaha, betul-betul amal, saya dah minta laluan dengan senior Sifu Ustaz Sabri. Saya minta laluan dengan dia, saya nak buat amal dengan dia. Kalau Sifu kata, Master Sifu kata sebulan boleh, saya aminkan saja. Apa yang penting kita orang bergerak dan buat amal. Macam itulah. Ya, boleh. InsyaAllah boleh. Sebagaimana anda tahu cerita kami dulu. Ya, anda pun tahu cerita kami dulu in the beginning pada bulan 8 2014. Pada permulaan pada 30 hari bulan 7, penghujung maknanya masuk ke bulan 8, 1 bulan 8 tu, jumlah baru ada 51. Mesin baru 51. Tapi bulan 31 hari bulan 8 tu dah 109. Maknanya 50 mesin lebih dalam masa sebulan. So kalau kita put in our mind, kita put a goal. Sebab tu saya tanya tadi berapa benda ni boleh dilakukan. Jadi kita list down apa yang kita nak, siapa-siapa yang potential ni sama ada kita sendiri ataupun dalam grup kita. As long as you dapat 30 tu, you done. Okay. So it can be done because it has been done before. Good, yeah. So busuk-busuk pun 2 bulan lah. Make it 1 year. So sini Sifu Sabri dengan Asmat sila take note. Kita ada 6A2 baru dalam masa sebulan ataupun 2 bulan ni maksimum. Amin. Amin ya. Okey ya. Saya doakan semua sahabat lain pun samalah. Kita bergerak bersama. Ya betul. Berjaya bersama. Kita betul. Kadang-kadang kita punya team ni dia tengok kita. Dia look at us. Jadi kita kena set ke satu level yang mereka boleh tengok, mereka boleh nampak dan mereka akan ikut. Ya, of course kita doakan ramai-ramai, amin insya-Allah. Okey, setelah 6 tahun 5.5 tahun dalam bisnes ni lebih kurang. 5.5 tahun 5.5 tahun. Jadi looking back daripada permulaan ataupun sebelum kehidupan kita, sebelum kita terlibat dalam bisnes kangen ni sampai sekarang, masa sekarang ni, jadi apa perubahan besar yang berlaku? Apa Sifu Zahid melihat kalau aku tak buat kangen dulu macam manalah kehidupan aku ni berbanding dengan sekarang? Banyak benda yang saya rasa sangat-sangat syukur, alhamdulillah. Kalau dulu saya terfikir-fikir macam mana saya nak ada bisnes ataupun saya nak jadi usahawan.
Tapi dalam masa 5 tahun, hampir 6 tahun ni, rupa-rupanya Allah dah anugerahkan saya satu tapak bisnes yang global dan yang ada tim TR Group. Terima kasih semua sahabat-sahabat TR Group. Maksudnya dulu saya pernah berniaga kecil-kecilan. Pernah dapat 1,000, 2,000, rasa seronok, rasa gembira kan. Itu kalau kita pergi kerja kita akan dapat, tak pergi kerja tak dapat. So sekarang Kangaroo Water ni dia bina satu keluarga yang besar. Walaupun dia bisnes, tapi dia bina satu keluarga yang besar. Keluarga bisnes. Ada tim wadah, ada tim Abu Ajar, ada MRKC dan banyak tim-tim. Dan saya anggap ini adalah satu anugerah yang Allah bagi kepada saya, kepada kami. Dan yang keduanya dari sudut bila saya dapat tahu bahawa anak kami dah ada 2 hemofilia, kami perlukan masa. Kami perlu jadi jutawan masa. Sebab apa? Sebab bila berlaku je sesuatu kepada anak kami nak ada bersama dengan anak tu. Kami nak pergi hantar dia ke hospital, nak jaga dia. So pengalaman masa kami bekerja dengan majikan, masa tu sangat-sangat terhad. Contohnya si Fuhanis dulu dia mengajar di sekolah-sekolah. Bila berlakunya anak tak sihat, anak perlu masuk ward, kena orang lain kena ganti dia punya kelas kan. So memang Kangaroo Water ni bagi kami boleh spend masa untuk kita lakukan sesuatu kepada keluarga kita. Okey, lepas tu dari sudut kejayaan lain, alhamdulillah kita boleh bantu ramai orang dari sudut kesihatan. Dari sudut sama ada dia sakit kanser ke, dia sakit yang kritikal ke, dia sakit yang biasa-biasa ke. So benda tu saya rasa satu anugerah yang besar juga dalam Kangaroo ni. Selain daripada tu kita dapat contohnya kita bagi tawaran kepada sahabat-sahabat kita ataupun siapa-siapa sahaja yang minat dengan bisnes. Apabila mereka cuba dalam Kangaroo bisnes ni, bila dia berjaya, so kita rasa seronok, happy. Sebab kita tengok ramai sahabat-sahabat kita berjaya dalam bisnes melalui Kangaroo Water ni. Kita tumpang gembira. Itu juga saya rasa satu anugerah lah. Okey. Okey, terima kasih Roha. Kalau kita, saya cuba nak relate kan apa yang berlaku sebenarnya dalam bisnes konvensional. Orang tu jadi kita punya kompetitor, betul? Kita ada Yuska, sebelah ada Yuska, secara tak langsung mereka adalah kita punya kompetitor. Tapi dalam bisnes ni, kerana bisnes kita saling bantu-membantu, jadi walaupun kita berniaga benda yang sama, tapi kita tak merasakan dia sebagai kita punya kompetitor. Ini kelebihan bisnes Kang, betul lah. So, sebab tu bisnes ni sebenarnya sangat cocok, sangat kena dengan even Sifu sendiri punya pengalaman, kita punya pendedahan dalam agama. Kita tidak berarti, malah kita encourage orang, kita bantu lah. Orang postkan dalam grup siapa boleh tolong hantar air, saya ada proses hantar air. Ramai orang volunteer nak hantar air. Jadi ini satu benda yang sihat sebenarnya dalam bisnes ni. So insya-Allah kita teruskan kita usaha membantu. Masih lagi kurang dari 1% dalam Malaysia ni yang terdedah dengan Kangen Water ataupun Kangen Machine ni. So
market kita masih luas lagi. So insyaAllah kita sudah hampir di, sebelum kita berpisah mungkin Sifu Zahid ada sedikit amanat, sedikit kata-kata terakhir, ucapan terakhir untuk mereka yang masih setia bersama dengan kita. Pada pagi ini kita berapa orang ada dalam ni? Ada 40 orang lagi. So insyaAllah mungkin dalam masa 1-2 minit sebelum kita berpisah. Okey. Ya, ucapan terakhir. Harapan saya lah. Harapan saya sama-samalah kita doakan supaya syarikat energi ni dia semakin kukuh. Itu harapan yang pertama saya, supaya syarikat energi ini semakin kukuh. Dan syarikat energi ini dia semakin kukuh jika sekiranya kita melakukan kerja-kerja yang kita perlu buat. Sebab kita dah pasang satu big wire yang jauh. Itu yang pertama. Dan yang keduanya, kalau kita fikirkan balik apa yang ada dalam Kangen ni, sama ada dia boleh bagi pulangan yang besar ataupun yang kecil, itu adalah atas usaha kita. Atas usaha kita. Kita tengok ramai sahabat-sahabat kita yang putus, yang tinggal Kangen. Itu adalah satu cabaran yang perlu kita hadapi. Contohnya kalau kita fikir Kangen Water ni tidak memberikan duit setiap hari. Tidak seperti jual burger, tidak seperti jual nasi lemak. Kita kena kreatif. Masuk kreatif tu, kalau kita tak dapat sale jual mesin setiap bulan, kita kena banyakkan aktiviti. Saya sebut kat sini jual air. Jual air dengan masuk, kita jangan jadi betul bendul. Kita kena jadi betul lurus macam keris. Maksudnya, bila kita sebut jual air itu adalah dengan tujuan kita nak share air kepada orang. Daripada jual air itu, kita akan dapat menampung perbelanjaan. Untuk, saya cerita ni untuk yang first, yang baru nak mula Kangen. Yang nak mula Kangen ni, jangan rasa down, jangan rasa kecewa bila tak ada lagi orang datang untuk beli mesin melalui kita. Kita kena kreatif. Sebab saya kalau boleh, sahabat-sahabat yang ada dalam Kangen ni, kreatif, follow, belajar ilmu, beramal. Kalau nak ada bisnes lain pun, jangan tinggal Kangen. Itu yang saya dapat luahkan. Jangan tinggal Kangen. Sebab seperti saya sekarang ni, saya 6A, Alhamdulillah, saya dah rasa ada satu tapak yang selesa dalam bisnes. Okey, saya doakan dalam semua yang ada dalam ni dan di luar sana yang terlibat dengan Kangen, saya doakan betul-betul ikhlas kerana Allah Ta'ala supaya kita semua berjaya ke arah ke depan. Okey, terima kasih semua, terutamanya sahabat-sahabat saya lah, yang sifu-sifu, kenalan-kenalan semua. Terima kasih semua, sentiasa bagi semangat, sentiasa bagi post dalam grup, demo, pasar meseng, semuanya itu dia jadi aura. Teruskan. Okey, terima kasih Master Sifu. Alright. Terima kasih Sifu Zahid. Masya Allah, banyak yang kita belajar daripada sesi kita pada pagi ini. Kenapa? Teruskan bisnes Kangen kita, of course. Dan insyaAllah, kalau anda ada soalan-soalan yang anda nak utarakan, mungkin anda boleh type dekat chat group ataupun anda boleh quick one, mungkin kita boleh ambil satu ataupun dua pertanyaan di sini dalam masa yang terdekat ni, ya. Kalau anda ada specific thing yang anda nak tanya, anda boleh tanya, ya. Kalau tidak, kita sudah rancangan kita sudah berakhir pada hari ini. So saya ucapkan terima kasih kepada tetamu kita pada pagi ini, Sifu Zahid. InsyaAllah dalam masa sebulan 2 ni jadi sini Sifu pula, kan, 6A2. Dan apa lagi, bisnes Kangen ni itulah dia, seperti tagline dia tu, dia tidak pernah gagal.
dalam merealisasikan dia punya tagline dia, change your water, change your life. Saya sudah 7 tahun dalam bisnes ni dan biasanya inilah apa yang kita jumpa. Sama ada kesihatan dia akan meningkat ataupun kesihatan financial kewangan dia akan meningkat, dan seterusnya of course langkah yang kesihatan yang ketiga ialah dia dapat kesihatan daripada ketenangan, yang dia tidak ada kerisauan insyaAllah bila kedua kesihatan telah tercapai. So insyaAllah guys, it has been very fruitful morning pagi ini. Saya ucapkan terima kasih kepada kita punya saya punya tetamu pada pagi ini, dan juga tahniah kepada anda yang mengikuti rancangan kita sejak daripada awal lagi, daripada pukul 10 sampai pukul 11 suku sekarang ni. So tahniah. So come back again ya. Terima kasih Miza. Datang balik semula minggu hadapan dengan jemputan yang lain. So insyaAllah daripada setiap jemputan yang kita jemput ni ada sesuatu yang kita akan belajar. Kadang-kadang kalau saya jemput yang besar-besar, hebat-hebat sangat, nanti orang kata dia bolehlah buat sebab dia dah besar kan. Jadi kita invite wide range. Kadang-kadang kita jemput yang besar, kadang-kadang kita jemput yang biasa, macam orang biasa untuk kita tidak boleh berjaya dalam bisnes. Okay guys, so sampai setakat ini saja sesi kita pada hari ini. So terima kasih kepada anda semua yang meluahkan perasaan anda di chat group. Ya, terima kasih. Sila nyatakan perasaan terima kasih anda kepada kita tetamu pada ini, dan juga kepada kedua mereka ini, pasangan yang awesome, Sifu Hanis dan Sifu Zahid ya. Terima kasih. So saya doakan anda berjaya dalam bisnes sekarang ini, dan juga of course kita juga nak berjaya dalam akhirat ya, insya-Allah berjaya di dunia dan akhirat insya-Allah. So sihat baby tu nampaknya. Okey, saya akan unrecord kan, stop the recording supaya kita boleh ada free conversation, no problem.